الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا به قوة وإيمانا وألف بين قلوبنا فجعلنا أحبة وإخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هدى ورحمة وتبيانا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق إخوانا وأعوانا أما بعد فيا أيها المسلمون فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم. Sidang hadirin Jumat yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan nikmat Allah, dengan limpah kurnia Allah taala. Kita senantiasa dijaga, diberi peluang, diberi jalan untuk kita menjalankan kehidupan harian-harian kita ini dengan kesempurnaan, dengan keamanan dan dengan kesehatan. Alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah beberapa minggu yang lalu kita dapat berhimpun kembali di rumah Allah Ta'ala. Telah diberi peluangkan oleh pihak berkuasa yang mengaturkan cara hidup manusia ataupun orang-orang di dalam negara ini supaya mereka sama-sama hidup di dalam keadaan jaga-jaga diri daripada wabak penyakit yang telah melandakan dunia di zaman sekarang ini. Hadirin yang saya rahmati Allah Ta'ala, banyak-banyaklah kita bertambah syukurnya kepada Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, dan sekiranya bukan daripada kelebihan Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila, nescaya kamu akan ikuti syaitan, melainkan sedikit saja di kalangan kita yang selamat daripada tipuan dan helakan iblis ataupun syaitan. Ikhwah yang saya rahmati Allah, kita masih lagi di dalam suasana menjaga diri masing-masing. Masih lagi kita ikut taklimat-taklimat, ajaran-ajaran ataupun perkara-perkara yang diminta oleh pihak-pihak berkuasa supaya kita menjaga lagi, jaga-jaga dan amati supaya dapat mengelakkan daripada wabak penyakit ini. Di dalam rekod pihak kerajaan, setiap hari kita mendengar beritanya, tidak bertambahnya dalam negara kita ini penyakit COVID ataupun corona ini lebih daripada 30 hari. Bermakna sebulan sudah genap kita tidak ada rekod berebaknya penyakit corona atau COVID ini di dalam negara kita. Hanya yang ada angka tambahnya 2 orang, 3 orang sampai 10 orang ataupun beberapa orang dalam sepanjang bulan ini bukan hasil daripada berebaknya dalam negara kita, tetapi hasil daripada mereka kembali daripada negara-negara luar yang angka perebaknya masih lagi kuat, sama ada di negara Latin Amerika ataupun negara-negara Eropah dan juga negara setengah-setengah daripada negara-negara Arab yang ramai di kalangan mereka kembali dan pulang kepada tanah air ini. Alhamdulillah, kita dalam keadaan kecemasan
hampir-hampir 2 bulan sebelum Ramadan dan juga bulan Ramadan yang terkenalnya di dalam gaya hidup baru ataupun dinamakan new normal. วิถีชีวิตใหม่วิถีการใช้ชีวิตใหม่วิถีปกติ gaya hidup baru. Kita tidak pernah lihat dalam kehidupan kita ini kita berbaris dengan barisan yang jaga-jaga dalam semaya. Kita tidak pernah dengar, tak pernah lihat seseorang nak mari masjid kena tasjih nama, kena long tabian, kena jaga tu, jaga ni, beberapa perkara kena nak jaga. Tak pernah ada di zaman dahulu di masa kita hidup ini. Ini dinamakan new normal. Sab guna new normal, gaya hidup baru. Dan adakah gaya hidup baru ini akan berpanjangan ataupun berterusan ataupun ada kesudahan? Ini terhenti di atas pihak berkuasa, terhenti di atas berabaknya penyakit, terhentinya di atas keamanan dari segi penyakit. Apabila reda dan ringan dan hilangnya sehari demi sehari, maka saya rasa matakan fase 1, fase 2, fase 3 sehingga sampai fase yang keempat, boleh jadi sampai fase yang kelima, kita akan boleh jadi hidup kembali normal semula dalam kehidupan kita. Ini adalah di antara fadlullah wa rahmatuh. Kita mesti ingat ini ialah fadlullah, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kita, wa rahmatuhu, dan rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kita. Apabila kita dapat fadlullah, apabila kita mendapati rahmat Allah, banyak-banyaklah kita bersyukur. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas. Kerana Allah Ta'ala itu memiliki kelebihan yang banyak sekali untuk nak bagi kepada manusia. Walakinna Allah ladzu fadlin 'alal alamin. Bahkan sekalian alam yang kita hidup di dunia ini, kita mendapati fadlullah. Apa sahaja milik kita, apa sahaja kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kita, hadza min fadli Rabbi. Mesti ingat bahawa itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala yu'tihi man yasha, yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada siapa yang dia kehendaki. Sama ada kekayaan, kemewahan, kesihatan, pangkat, ketinggian dalam masyarakat, dan macam-macam milik-milik yang kita memiliki dalam dunia ini, hadza min fadli Rabbi. Semua itu adalah kelebihan Allah yang Allah Ta'ala mengerniakan kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Sebab itu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, tatkala Allah Ta'ala mengerniakan kebesaran, kemuliaan, kerajaan yang tertinggi, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan Allah yang mengerniakan kepada saya. Liyabluwani aashkur am akfur. Allah Ta'ala mengernia supaya mengujikan saya, mengujikan aku. Adakah aku ini tergolong dalam golongan orang yang bersyukur ataupun tergolong dalam golongan orang yang mengkufuri fadlullah wa rahmatuh. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, apabila Allah Ta'ala mengerniakan kemudahan kepada kita, Allah Ta'ala mengerniakan kesenangan pada kita, adakah kita balah kemuliaan Allah, balah rahmat Allah dengan deraka kepadanya, dengan memaling daripada panggilan Allah, dengan berpalingnya daripada panggilan Allah, ataupun kita tunduk, ataupun kita mengada berpalingnya kepada Allah, mensyukuri rahmat Allah, menggunakan segala fadlullah dan rahmat itu untuk menolongnya agama Allah, untuk menjanjung-jungkan perintah Allah. Jangan kita sama sekali menjadikan diri kita seperti orang-orang musyrikun, orang-orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menunggangkan perahu dan tertimbulnya suasana gelombang, suasana dahsyatnya dalam laut,
omok kuat ke, angin ribut ke, dan hampir-hampir nak runtuh, nak pecahnya perahu mereka, ataupun nak tumbangkan perahu mereka. Da'ullah, mereka angkat dua belah tangan memanggil Allah. Panggilnya Allah Ta'ala mukhlisina lahuddin, bersihnya panggilan mereka, tak campur dengan itu dan ini, minta pertolongan hanya daripada Allah Ta'ala yang sahaja, tidak menyengutui dengan apa sesuatu. Falamma najahum, tetapi mereka ini apabila Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada kematian di tengah laut dan mereka kembali di daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali hidup, mereka kembali menyengutui Allah, kembali kepada syiriknya kepada Allah Ta'ala. New normal bukan hanya kita merasai apa yang Allah Ta'ala uji kita ini sebagai wikri, bukan kesusahan sahaja, bahkan corona, bahkan penyakit corona mengingatkan kita bahawasanya di sana ada ujian yang lebih besar daripada ini. Kalaulah melalui corona yang halus tidak dapat dilihat oleh mata kaca kita ini, dapat menumbangkan ekonomi dunia, dapat merutuhkan hubungan dunia, dapat merusukkan kestabilan, keamanan ekonomi dunia, betapakah dengan kerajaan Allah, tentera Allah Ta'ala yang lebih besar daripada corona lagi. Kita tidak pernah lihat dunia, negeri-negeri ini berhenti daripada perniagaan, berhenti daripada perhubungan, sehingga sampai bulan-bulan ni kemungkinan akan laut sampai tahunan ataupun tidak tahu masa depan. Bulan-bulan tidak ada penerbangan yang terbang di atas angkasa langit. Bulan-bulan tidak ada hubungan perniagaan di antara dunia, di antara negara-negara. Hanya mereka merasa takut dan bimbang tersebar luasnya penyakit COVID atau corona ini. Syukran corona, kita bersyukurnya kepada corona, kerana melalui corona juga alam-alam dunia mengenali niqab, mengenali tudungnya muka. Daripada budbaniyat agama kita, daripada cara yang hidup di dalam agama kita yang mementingkan kepada pihak-pihak perempuan supaya mereka menudungkan aurat, termasuknya tudungkan muka ataupun niqab. Sehingga setengah-setengah negara di Eropah mengeluarkan hukuman denda, perak, igak, salah undang-undang kalaulah duduk di sataranak dengan pakai tudungnya muka. Negara Eropah, hampir-hampir seluruh negara Eropah, kerana mereka takut, orang panggil Islamofobia, takutnya orang kerap hak Islam itu kuat dalam negara mereka. Semenjak daripada peperangan yang berlaku negara Arab ataupun Arab Springs, yang menyebabkan negeri orang-orang Arab hijrah daripada negeri-negeri mereka, dan sasaran tempat hijrah orang-orang Arab ini ialah negara Eropah. Disebabkan negeri-negeri Arab sendiri pun tak terima, tapi ada negara-negara Eropah yang menerimakan mereka sebagai pulipai dalam negeri Arab. Maka bila bertambahnya orang Islam di negara Eropah, mereka ini bukan hanya orang Islam di mana sahaja dia pergi, bukan sekadar dia nak pergi hidup, nak pergi makan, nak pergi cari kerja saja. Bahkan orang Islam di mana sahaja yang dia pergi, dia menjadi pendakwah untuk mengajak manusia daripada kekufuran kepada keimanan, daripada tidak mengenali Allah kepada mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka agaknya angka-angka orang-orang yang memeluk Islam itu masih lancar dan bertambah cepat di dalam beberapa buah negara di dalam negeri-negeri Eropah tersebut, membuatkan khawatir dan bimbangnya pihak-pihak berkuasa dan patikan-patikan orang-orang dalam gereja, merasai tergugaknya agama Kristian mereka, tergugaknya agama Nasara yang
berpijak lama dalam negara-negara Eropah. Maka terpaksalah setengah-setengah buah negara Eropah itu mengeluarkan hukuman. Tidak boleh sedang pakaian di dalam satarana. Igak perak kena bayar macam-macam. Tetapi apabila timbulnya corona ini, tukar kod mai, manusia ni boleh tukar sehari sampai gelak ni kod mai, boleh tukar belaka. Boleh tukar paraba, boleh buat paraka. Nak tamanun pun boleh tukar. Dan nak mudah sekali pati wak tulis baru, tu mudah benar. Nah, tak payah. Tukar daripada salah undang-undang menjadi salahnya undang-undang apabila tidak tudung mulut, tidak hudung di dalam satarana. Apa tanda ini? Ini tanda bahawasanya manusia senantiasa menjaga keselamatan hidup, dan Islam ada jalan keluar. Islam adalah jalan keluar untuk mereka. Amalan Islam, ajaran Islam adalah ajaran keluar untuk mereka. Hadza fadlullah, ini adalah kelebihan Allah. Ini adalah rahmat Allah untuk nak menunjukkan betapa jernih, betapa bersih, betapa comelnya ajaran Islam, yang mereka pusing mengatakan Islam adalah agama teroris, agama keganasan. Tetapi sebenarnya Islam adalah agama yang mementingkan kesejahteraan dan rahmat kepada manusia. Hadirin yang saya rahmati Allah, marilah sama-sama kita senantiasa lagi banyak bersyukur, banyak lagi kita mengamat-amati, banyakkan lagi kita menolongkan saudara-saudara kita yang dihinggakkan oleh penyakit ini, yang dihinggakkan oleh ketakutan dan kesakitan ini. Mudah-mudahan melalui wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, melalui pertolongan kita di dalam amalan kebaikan dan amalan takwa ini, Allah Ta'ala menyelamatkan kita, dan Allah Ta'ala mengangkatkan penyakit ini jauh daripada negeri-negeri kita dan kepada semua negara-negara Islam dan juga negeri dunia ini, insyaAllah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faya ikhwatal iman, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di tahun ini kita sudah mendengar perisytiharan daripada negara Saudi. Digantungkan semua para hujat seluruh dunia tidak boleh menunaikan haji pada tahun 1441. Menjadi perwatisat. Dah titong bentuk caraในประวัติศาสตร์ยุคเราว่าปี 1441 ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ได้มีการยกเลิกฮัจญ์แก่บุคคลที่อยู่ต่างประเทศยกเว้นorang yang duduk dalam negara Saudi, sama ada orang Saudi sendiri ataupun siapa sahaja yang duduk dalam negara Saudi. Dah, orang luar pun tak apa, dah, maka dia ada cara-cara dia lah. Bukan kata haji tak ada langsung, tak ada lah haji tu. Dah, cuma orang luar negeri termasuk kita, bukan sekadar kita negara-negara besar sendiri pun tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadat haji di tahun ini. Kadang-kadang dulu kita tak terasa macam mana siapa setahun ni. Tak terbayang dalam fikiran kita. Lah aja,ไม่นึกไม่ฝันครั้งหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก dalam memori kita, dalam peringatan kita sampai kepada anak-anak cucu kita, bahwasanya penyakit yang halus yang Allah Ta'ala hantar ini untuk mengujikan kita. Dalam ujian ini menjadi rahmah, menjadi kasih sayang kepada orang-orang beriman, dan menjadi nakmah, menjadi
bencana kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Mari sama-sama kita berdoanya kepada Allah. Mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna واحفظ قومنا من هذا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلى الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.